Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita semuanya di Masjid mana Al-Muttaqin? Harap semuanya dalam keadaan sihat. Allah. Okay. Rasa lupa nak pakai mic. Baru nampak mic dia kat sini. Sekejap ya. Sorry. Tadi dengar kan? Cuma jauh je. Okay. Macam mana? Sedap tak suara? Okay. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Kita tadi saya nampak dia ramai muslimah-muslimah yang dah bersama dengan kita awal tadi masuk, iaitu Kak Siti Sofiah kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan para muslimah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti Sofiah, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat Fauziah kita juga. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan sahabat-sahabat kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som ada dengan kita ya pada pagi ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som, admin dan teman-teman semua, semoga dirahmati Allah. Sama dialog semua ni. Copy paste ke apa ni? Copy paste tak ya, okey. Ni kita ada Kak Aisyah kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabahul khair, sabahun nur. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB live. Alhamdulillah. Kak Zah kita, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Ustazah, selamat pagi Kak Zah. Macam mana? Cuaca okey? Hujan, panas terik. Mak Isa kita juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman pencinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Mak Isa sihat ya. Mas Niza, salam Ustazah. Salam Mas. Kita ada Kak Johara, kita ada Kak Farida, Ima, Yuzima, kita ada Liza, Cik Salima, kita juga ada Mazna dan Zahira di situ. Tak lupa juga teman-teman daripada ruangan YouTube kita, Kak Sugiyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah Dr. Sakinah dan yang berada dalam kuliah duha. Enak jelas suaranya. Alhamdulillah, terima kasih di atas feedback yang diberikan. Okey Ustazah, Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Sila letak di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada muslimah-muslimah semuanya. Nanti admin saya akan paparkan jawapannya. Ya, silakan letak di ruangan komen. Kita akan mulakan pengajian di muka surat. Assalamualaikum. Muka surat 358. Okey, Kak Farida kita. Muka surat 358. Okey, ada yang lain? Yang lain tak ada? Kak Farida seorang saja yang ingat. Muka surat berapa? Kak Som. Okey, Kak Som muka surat 358 sama ya? Ada tak yang lain? Ke ada tiba-tiba nak cakap muka surat 400 ke? Muka surat 1 ke? Asal pula? 357? Ni betul-betul lain ni. Okey. Kak Zah, minggu lepas datang kuliah? Datang kuliah ke tak Kak Zah? Ke tersalah?
Baik, kita lihat slide saya pada pagi ini. Okey, Liza 358 ya. Betul tak slide saya? InsyaAllah slide saya betul. Sebentar. Okey, kita berada di pada perbincangan ya, hadis masih lagi hadis yang sama, iaitu hadis nombor 93 hingga 99 dan kita akan mulakan perbincangan di muka surat 358. Okey. 357 saya tak tahu, mungkin Kak Zah dia tersilap type ke ataupun dia tertidur semasa kuliah minggu lepas. Dia pergi mana? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu ke mana dia pergi. Tapi mungkin tersilap di situ. Namun yang pentingnya sebagaimana yang terdapat di kitab saya juga, kita akan mulakan pengajian dari muka surat 358. Masih lagi kita membincangkan tafsir hadis 93 hingga 99 dan penting ya untuk saya maklumkan bahawa perbincangan berkenaan dengan tafsir hadis ini agak panjang ya. Mungkin ia memakan masa sebulan, 2 bulan untuk saya siapkan ataupun untuk saya, bukan siapkan, untuk saya selesaikan perbincangannya kerana pelbagai macam perkara yang dibincangkan dan saya pun tidak mahu terlampau mendesak sangat sampai kita boleh-boleh nak habiskan apa yang ada dengan masa yang cepat sebab saya nak bawa perbincangan ni perlahan-lahan supaya ia dapat diikuti dengan baik dan dapat difahami dengan dengan sebetul-betulnya lah perbincangannya. Okey, jom kita lihat muka surat 358 di perenggan kita yang terakhir. Perenggan kita yang terakhir, Imam An-Nawawi ada mendatangkan sebuah hadis Nabi SAW untuk lebih menjelaskan berkenaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masih ingat lagi isu yang kita bincangkan pada minggu lepas, kita sebutkan bahawa iman ini dia ada orang kadang-kala dia iman dalam hati, zahirnya kita dapati dia Muslim begitu. Kemudian ada yang Muslim pada zahir, kemudian dalam hatinya tidak mukmin. Kita dah bincangkan tentang isu itu. Okay, tak apa kalau sesiapa yang terlepas perbincangannya boleh lihat kepada rakaman kuliah kita pada yang bertarikh minggu lepas lah ya. Jadi pada minggu ini saya nak terus sambung pada satu hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam perbincangan hadis ini bagi menguatkan perbincangan berkenaan dengan definisi iman. Jadi beliau mendatangkan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi iman adalah 30 cabang. Okey, iman adalah 30 cabang. Dalam perbincangan ini ataupun dalam hadis ini ya muslimah, kita lihat iman itu dia bukan satu saja, tetapi ia memiliki banyak cabang, banyak perkara yang merangkumi keseluruhannya sehingga kita panggil semua itu sebagai iman. Jadi di sini Imam An-Nawawi beliau mengambil pendapat daripada Imam Al-Khattabi ya bagi menjelaskan berkenaan dengan hadis iman adalah 30 cabang ini kerana hadis ini dia akan menguatkan perbincangan tentang definisi iman yang telah kita bahaskan pada minggu lepas. Jadi dia mengambil pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah yang mana Imam Al-Khattabi rahimahullah dia memberikan pendapatnya, dia kata apa? Hadis tersebut menjelaskan ya minta maaf saya silap type di situ. Terima kasih. Okey, terima kasih. Betul-betul saya tersilap type. Minta maaf ya buat slide malam-malam. Okay. Saya tersilap type di situ. Mohon maaf daripada pihak saya. Nanti saya betulkan ya sebelum saya share. Jadi iman adalah 73 cabang. Betul. 73. Dia punya 7 tu tertinggal. Okey. Iman adalah 73 cabang. 7 tertinggal, dia letak 3 je kat situ kan. Minta maaf. Saya tersilap type dekat situ. Okey.
Jadi saya betulkan ya di slide saya di sini, Nabi SAW bersabda iman adalah 73 cabang. Iman adalah 73 cabang. Jadi di sini Imam Al-Khattabi dia memberikan pendapatnya berkenaan dengan hadis tersebut yang 73 cabang ini. Jadi dia kata hadis ini sebenarnya menjelaskan maksud iman secara syariat. Hadis ini menjelaskan maksud iman secara syariat. Yang mana dia kata iman secara syariat memiliki banyak cabang dan bahagian. Jadi iman kalau kita lihat daripada sudut syariat ini, dia akan ada cabang-cabangnya yang pelbagai dan kita tak kata kalau kita ambil yang ini, inilah iman. Yang lain kalau kita tinggalkan, itu bukan iman. Dia tak cakap sedemikian. Tetapi ia memerlukan kepada kesemua cabang-cabang itu tadi kerana apa? Dia kata begini, ada cabang iman yang tingkatannya terendah sampai tertinggi. Jadi cabang ini ada yang rendah, ada yang tinggi. So kita perlukan kepada kesemuanya supaya ia jadi komplit. Okay, dia jadi sempurna pada keimanan tersebut. Dan disebutkan kepada kita selain itu iman saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Okay, iman kita ni dia saling berkaitan antara satu dan yang lain. Contoh, kita bincangkan dalam hadis kita yang hadis nombor 93 hingga 99 ini, bila malaikat Jibril tanya kepada Nabi, apakah itu iman? Okay, Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan satu jawapan atau Nabi berikan dengan banyak jawapan? Boleh letakkan di ruangan komen. Nabi jawab apa? Bila malaikat Jibril tanya kepada Nabi, mal iman? Apakah itu iman? Okey, apa jawapan yang Nabi SAW berikan? Sila letak di ruangan komen. So, saya nak lihat jawapan daripada muslimah-muslimah semuanya. Ada jawapan? Malaikat tanya kan, dia jumpa Nabi. Okay, dia jumpa Nabi, dia tanya, iman itu apa? Jadi Nabi jawab apa pada dia? Ini soalan je, saya tanya. Bila Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apakah itu iman? Jadi apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Tak, saya perlukan jawapan daripada Nabi SAW. Bila malaikat Jibril tanya Nabi, mal iman, apakah itu iman? Nabi jawab apa? Susah ke soalan tu? Hadis kita baca hadis 2 minggu kita baca hadis yang sama. Tak ingat lagi. Rukun iman kita. Okay, rukun iman kita apa? Letak di ruangan komen rukun iman kita apa? Tak ada nak beri jawapan ke tak tahu? Kalau tak tahu cakap tak tahu je. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kebangkitan dan takdir. Okey, Kak Som kata 6 perkara. Percaya pada Allah, malaikat, kitab, qada, qadar, hari kiamat. Okey, husna. Okey. Kali beriman, apa kali beriman kepada Allah? Kali tu apa? Beriman kepada Allah, para malaikat, kiran, apa? Perjumpaan dengannya, rasulnya, hari apa dia? Apa dia? Husna.
Macam-macam ni Anglican semua keluar apa. Okey, tak apa, Ustazah faham, tak apa. Jangan risau, Ustazah faham. Ya biasalah typo kat situ. Ikhlas dalam beribadah, bukan. Itu bukan itu jawapannya Kak Johara. Baik, kita tak apa. Ya biasalah menaik ni kan. Terkial-kial menaik. Okey, tak apa, terkial menaik. Kalau keluar suara bagus kat sini senang sikit saya. Kalau boleh, kalau tu dekat Zoom lah ya. Kalau tekan suara, jawab semua senang. Okey, terima kasih tadi Husna, Kak Johara, Kak Farida berikan jawapan tu, usahanya Kak Som dan Kak Mas. Tak apa. Pelan-pelan ya. Iman adalah mutiara. Okey, tak apa. Boleh pula buat kelakar. Okey, tak apalah, iman adalah mutiara. Baik, kita lihat kan Nabi berikan jawapan, adakah Nabi cuma jawab Zoom tak nak, tak apa. Zoom nanti dia leceh lagi. Kalau kita lihat dalam jawapan Nabi SAW yang Nabi SAW berikan, Nabi tidak hanya menjawab tentang iman itu ialah beriman kepada Allah. Kita semua boleh kata, iman tu macam mana? Yelah, engkau beriman kepada Allah lah. Kita kan jawab begitu. Tapi dalam jawapan ini, Nabi kata, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitabnya, engkau beriman kepada rasulnya, engkau beriman kepada hari kiamat. Ada juga riwayat menyebutkan berkenaan dengan beriman dengan hari yang kita liqa, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan qada dan qadar. Maknanya, apa maksud Imam Al-Khattabi di sini dia kata apa? Iman itu saling berkaitan antara satu dan lain. Kita lihat gini, bila kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita juga perlu beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya yang tersendiri, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat ini untuk buat pelbagai macam perkara yang diamanahkan kepada mereka hingga sampailah nanti hari kiamat. Kita perlu beriman tentang itu. Kita tak boleh kata, oh saya beriman Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, tapi saya tak beriman Allah ciptakan malaikat. Bolehkah kita kata gitu? Tak boleh. Kan ini yang kita kata, kalau kita kata beriman kepada Allah, malaikat pun kita kena beriman tentang kewujudannya. Sama juga dengan kitab Allah. Kalau konteks kita hari ini Al-Quranul Karim. Okey, Al-Quranul Karim kita wajib imani Al-Quranul Karim dengan isi kandungannya. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, segala kisah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim itu. Kenapa kita perlu beriman kepada Al-Quranul Karim? Kerana ia kalamullah. Kalau kita kata tiba-tiba, oh saya beriman kepada Allah, tapi dengan malaikat, saya beriman kepada Allah, malaikat. Kitab Allah saya tak beriman. Takkanlah ada kitab Allah. Kita kata gitu kan, takkanlah ada kitab Allah. Tak mustahil kitab Allah itu ada. Saya pun tak beriman apa yang ni semua buatan manusia. Kita kata gitu. Berkenaan dengan Al-Quran. Tak boleh. Maknanya ia akan menjejaskan komponen ataupun apa yang terkandung pada cabang keimanan itu tadi. Sama juga kalau kita katakan dalam kes yang dibawa oleh Umar bin siapa ni? Anak dia? Abdullah ibn Umar, yang mana bila ada golongan yang menolak takdir, dia kata apa? Ana bari'un minhum. Aku berlepas diri daripada mereka. Sebab mereka tak beriman pada takdir. Sedangkan keimanan ini dia saling berkait rapat antara satu dan yang lain. Kita kata tadi ada 6. Okey, ada 6. Bermakna bila kita beriman kepada Allah, yang di bawahnya yang lain tu yang 5 lagi dan juga cabang-cabang yang lain. Contoh kita kata al-haya'u minal iman, rasa malu itu sebahagian daripada iman. Kan? Apa-apa yang berkaitan dengan keimanan, kemanisan keimanan yang ada dalam hadis Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Iman itu yang paling rendah itu bila engkau menjauhkan barang yang berbahaya daripada jalanan, itu juga antara cabang keimanan. Kita perlu ada semua itu bagi menyempurnakan keimanan kita. Dia saling berkait rapat antara satu dan yang lain. Bila kita kata saya beriman, saya adalah seorang muslimah yang beriman kepada Allah, maknanya semua yang ada dalam agama kita, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, itulah juga kita imani. Kita tak boleh choose. Okey? Kita tak boleh choose. Oh, saya nak iman yang inilah. Ini saya tak nak. Saya nak beriman kepada Rasul saja.
Hari kiamat tak ada. Siapa kata ada hari kiamat? Nonsense hari kiamat ni semua. Kalau orang kata macam ini, bermakna ada masalah daripada sudut keimanan dia. Sebab itu Imam Al-Khattabi dia kata apa? Hakikat keimanan merangkumi keseluruhan cabang-cabang iman tersebut. Itulah yang kita panggil semua. Semua itu tadi, 6 tadi, okey, rukun iman itu ia adalah merangkumi semuanya. Inilah yang kita panggil keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian diberikan kepada kita dengan contoh di sini, pengertian iman tersebut tidak jauh berbeza dengan pengertian solat. Dia bagikan kita dengan satu analogi untuk kita lebih mudah faham maksud Imam Al-Khattabi di sini. Dia bagi kita dengan satu contoh solat. Okey. Solat adalah suatu ibadah yang memiliki bahagian dan cabang-cabangnya. Apa maksudnya? Kita solat. Solat tu macam mana? Kita ada rukuk, kita ada sujud. Okey, kita ada i'tidal, kita ada duduk antara dua sujud. Kita ada salam, kita ada takbir, kita ada doa dalam solat kita ini. Boleh ke kita kata, saya memang solat tapi saya cuma nak rukuk saja. Saya tak nak sujud. Adakah itu dipanggil sebagai solat? Okay, nampak tak? Dia punya keterkaitan itu. Kita kata, oh solat Solat saya solat takbir je. Allahu Akbar. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tu. Betul kan? Dah, itu je saya solat. Solat lah namanya. Bukan ke takbir dengan memberi salam itu cabang dalam solat. Jadi saya pilihlah apa yang saya nak buat. Ataupun kita kata, oh saya cuma nak sujud je. Angkat takbir terus saya sujud. Solat saya macam gitu. Adakah itu kita namakan ia solat? Walaupun kita kata sujud dan mengangkat takbir itu adalah cabang daripada sesuatu yang terkandung dalam solat. Maknanya bila kita kata kita nak solat, kita akan buat daripada A hingga Z semua yang berkaitan dengan solat itu. Daripada angkat takbir, kemudian kita baca Al-Fatihah, kita rukuk, kita sujud, sampailah akhirnya kita beri salam. Itulah semua kita panggil ia sebagai solat. Yang mana solat itu dia merangkumi cabang-cabangnya. Ada perkara-perkara yang terdapat dalam solat itu. Yang kita perlu buat semuanya, barulah dia komplit. Boleh faham? Saya harap nampak ya contoh yang dia berikan. Begitu juga dengan keimanan kita. Iman, yes, kita beriman kepada Allah, tapi kita perlu beriman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, kita perlu beriman kepada semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Kita perlu beriman dengan semua yang ada dalam keimanan itu, barulah kita kata kita beriman. Sama macam solat tu tadi. Kalau kita nak kata kita solat, semua yang ada perkara-perkara dalam solat ini kita perlu laksanakan. Kita tak boleh pilih cuma nak sujud je. Solatlah. Dah solat dah, sujud je. Asal kau solat sujud je? Yelah, solat apa? Itu kan dia punya cabang-cabang. Aku pilih satu je lah. Tak boleh macam tu. Maknanya ada kesalahfahaman pada solat itu tadilah, tentang solat itu tadi dan juga tentang iman. Kalau sekiranya kita cuma memilih mana-mana yang kita suka. Kerana apa? Iman itu ia berkait rapat antara satu dan yang lain. Ia memerlukan kesemuanya, barulah ia kita panggil sebagai hakikat keimanan yang sebenar-benarnya. Okey, saya harap faham ya untuk bahagian ini. Kita settle, kita selesai untuk bahagian tersebut. Kita masuk pada muka surat yang berikutnya, muka surat 359. Di perenggan yang kedua. Sebab saya tak nak baca sampai habis, nanti makin pening, tak apa, tinggalkan sahaja. Kita terus masuk muka surat 359. Yang penting tadi pendapat Imam Al-Khattabi itu berkenaan dengan iman ini ada 73 cabang yang memerlukan kepada semua cabang-cabang itu tadi kita dah faham. Baik, kita pergi kepada perenggan yang kedua di muka surat 359. Muka surat 359 dia jelaskan kepada kita tentang hadis Jibril. Hadis Jibril ni maksudnya ialah hadis yang kita sedang belajar ni. Yang Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW. Jadi di kalangan para ulama hadis dan di kalangan agamawan kita lah, kita biasanya memanggil hadis ini sebagai hadis Jibril. Jadi kalau orang kata, pernah baca tak hadis Jibril? Maknanya kita dah tahu dah hadis yang mana. Okay, dia hadis yang mana Jibril datang jumpa dengan Nabi, tanya tentang iman, Islam, ihsan, tanda-tanda hari kiamat.
Jadi secara umumnya hadis ini kebiasaannya kita panggil dengan nama yang masyhur ataupun panggilan yang masyhur, hadis Jibril. Okey? Baik. Dalam hadis Jibril ini, di sini dipetik pendapat Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hadis Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam. Dan jawapan beliau kepadanya, dia berkata, Nabi SAW menjadikan Islam sebagai sebutan terhadap amal perbuatan zahir. Sedangkan iman sebagai sebutan terhadap sesuatu yang tersembunyi berupa keyakinan. Jadi bila Nabi SAW didatangi malaikat Jibril itu tadi, dan malaikat Jibril ini ditanya kepada Nabi, mal Islam, mal iman. Ya, Nabi SAW pun jawab, Islam itu apa, iman itu apa. Nanti boleh lihat, saya tak nak cerita banyak kali, nanti jadi pengulangan, ulang kan. Namun yang pentingnya di sini, dalam pendapat yang terdapat di perenggan kita yang kedua, dalam muka surat 359, dia kata, iman, bila Nabi SAW menjawab tentang Islam, Nabi menyebutkan ia sebagai amal perbuatan yang zahir. Bila Nabi SAW sebut tentang Islam, Nabi sebut tentang mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, kita nampak maknanya dia perbuatan yang zahir. Orang nak masuk Islam, kita nampak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi zahirnya nampak dia Islam. Kemudian secara zahirnya kita nampak orang itu solat. Okey? Sebab dalam jawapan Nabi berkenaan dengan Islam, Nabi kata mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat. Bila orang pergi kaunter masjid bayar zakat, kita nampak dia bayar zakat. Zahirnya nampak sedemikian. Seterusnya, berpuasa di bulan Ramadan, yes, kita nampak ramai di kalangan kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu Islam. Secara zahirnya kita nampak sedemikian. Menunaikan haji ke Baitullah jika sekiranya mampu, kita nampak orang pergi haji kan, naik flight semua sampai dekat Mekah, ambil gambar, ambil selfie. Okey, nampak semua jelas kepada kita. Maknanya ini adalah amal perbuatan zahir yang kita semua nampak. Jadi bila Nabi SAW jelaskan berkenaan Islam itu, Nabi sebutkan berkenaan perbuatan-perbuatan amal yang zahir. Okay, amal kita yang zahir. Tetapi bila Nabi SAW menjelaskan kepada malaikat Jibril tentang iman. Okay, bila dia kata tentang iman, Nabi sebutkan sebagai sesuatu yang tersembunyi berupa keyakinan. Bila Nabi SAW sebut tentang iman, ia adalah sesuatu yang ada dalam hati kita, yang tersembunyi, orang lain tak nampak berkenaan dengan keimanan kita. Sebab itu minggu lepas kita bincangkan, orang yang mana kita panggil dia Muslim, kerana kita panggil dia Muslim tu sebab kita nampak zahir dia. Kita nampak zahir dia solat, dia berpuasa, kan semua. Amal-amal yang ada tu dia buat. Tapi adakah hati dia kita yakin dia mukmin? Belum tentu. Kerana ia adalah sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dizahirkan berkenaan dengan iman itu. Kita tak tahu apa yang ada di sebalik hati orang yang kita nampak dia beriman. Cuma kita ni berhusnuzan sajalah dia ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa dia melakukan semua. Tapi itu apa yang ada dalam hati dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita janganlah sibuk-sibuk engkau beriman ke tidak tak payah. Soalan-soalan begini tak payah. Engkau beriman ke tidak aku pun nak tahu jugalah engkau ni tulus ke tidak dalam keimanan engkau. Kita kadang-kadang kepo. Semua benda kita nak tahu. Jadi dalam hal yang begini apa yang kita nampak itulah yang kita terima. Kerana keimanan ini adalah sesuatu yang tersembunyi dalam hati seseorang. Jadi di sini kita nampak Nabi bahagi 2 untuk jawapan itu tadi. 1, Islam berkenaan apa yang zahir, iman berkenaan apa yang tak zahir, maknanya tersembunyi dalam hati seseorang. Baik,
sebagai sebutan terhadap sesuatu yang tersembunyi berupa keyakinan. Tetapi bila Nabi SAW, Nabi bahagikan satu iaitu Islam sebagai amal perbuatan zahir, iman sebagai sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita ini, tak bermakna, dia terangkan kepada kita tak bermakna Nabi SAW kata amal perbuatan zahir tidak termasuk bahagian dari iman. Kita tak kata, amal perbuatan zahir ini, solat ni tak termasuk daripada iman, zakat tak termasuk daripada iman. Bukan begitu. Kan dia kata, dan meyakini dengan hati tidak termasuk bahagian dari Islam. Dan apa-apa yang berkaitan dengan hati, keyakinan dia berkenaan Allah itu Maha Esa, berkenaan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat itu, kita tak kata itu bukan sebahagian daripada Islam. Dan dia kata, akan tetapi hal tersebut menunjukkan tentang rincian dari iman dan Islam lalu disatukan atas nama agama Islam. Maknanya, apa yang kita zahirkan, yang kita buat, ia adalah sesuatu yang sebenarnya menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Dan apa yang kita yakin berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap sesuatu berkaitan dengan cabang-cabang keimanan, itulah juga termasuk hal berkaitan dengan Islam. Jadi kedua-duanya amat berkait rapat. Iman dan Islam adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dia tak boleh kita pisahkan. Kalau kita kata dia beriman, yes, dia Islam. Kalau dia Islam, yes, dia beriman. Itu secara zahirnya kita lihat sedemikian. Dan ia kalau berlaku sebenar-benarnya, alhamdulillah, ini merupakan satu bentuk keimanan yang mantap, keimanan yang sempurna, keislaman yang sebaik-baiknya yang ada pada diri seseorang. Bila kita faham tentang hal ini, yang mana Nabi SAW cuma memperincikan sahaja. Bila kata Islam, bila dia kata Islam, Nabi perincikan Islam itu bagaimana? Solat, puasa, bayar zakat tadi kan? Bila kata iman, iman tu bagaimana? Beriman kepada kitab Allah dan semuanya. Tetapi beriman kepada kitab Allah juga kita kata itu sebagai satu yang Islam. Menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu juga kita panggil ia sebagai iman. Kerana orang yang beriman, dia perlu melaksanakan Islam. Orang yang Islam, orang yang Muslim, dia perlu beriman kepada Allah. Maknanya dua-duanya perlu ada. Kalau tak ada, kalau hanya satu saja, tak boleh kan? Kalau kita kata, kita cuma beriman saja, Islam tak nak. Tak boleh. Ataupun kita, saya cuma Islam saja, iman tak nak. Tak boleh juga. Kedua-duanya disatukan, digabungkan, disatukan atas nama agama. Inilah kita panggil Islam. Agama Islam begini. Orang yang beriman begini. Semuanya disatukan atas nama agama Islam. Oleh kerana itu, Nabi SAW bersabda, itu adalah Jibril. Bila last kali kan dalam hadis yang kita baca, berkenaan dengan hadis Jibril ini, bila malaikat Jibril tu pergi, yang asalnya orang ramai tidak tahu siapa lelaki tersebut. Jadi bila malaikat tu pergi, Nabi pun beritahu kepada mereka semua yang ada dalam peristiwa itu, lelaki tersebut tadi adalah malaikat Jibril. Yang mana Nabi kata apa? Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Semua yang diperbualkan antara malaikat Jibril dan Nabi SAW berkaitan dengan Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat, semua itu adalah berkaitan dengan agama kita yang menunjukkan keimanan dan keislaman seseorang bila dia meyakini semua hal yang disebutkan ataupun yang diperbualkan oleh antara mereka berdua. Sebab itu Nabi kata dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nabi tak kata dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang hari kiamat. Nabi tak kata gitu. Ataupun Nabi tak kata dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang keimanan kalian. Tapi Nabi gabungkan semua yang telah diperbualkan antara beliau dan malaikat Jibril ini. Nabi kata itu semua adalah berkaitan agama kalian, iaitu agama Islam kita. Jadi di sini jelas,
ya, iman dan Islam ia adalah sesuatu yang perlu ada pada setiap diri seorang muslimah yang beriman dan yang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu ada kedua-duanya sekali. Tidak boleh dipisahkan antara kedua-duanya. Dan di sini didatangkan kepada kita dengan dalil. Itu dikata kepercayaan dan amal perbuatan masuk ke dalam sebutan iman dan Islam seluruhnya. Bila kita kata kita percaya, kita beramal. Bila kita beramal bermakna kita percaya. Bila kedua-dua itu ada, maka ia akan dimasukkan pada sebutan ataupun pada kefahaman kita, inilah iman, inilah Islam. Dia tidak boleh dipisahkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Di dalam kitab kita diberikan kepada kita dengan tiga ayat Al-Quran di situ. Kalau kita lihat di muka surat 359, ada dalil daripada ayat Al-Quran iaitu surah Al-Imran ayat yang ke-19 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam surah Al-Imran ayat 19? Ustazah tak letakkannya dalam bahasa Arabnya, nanti boleh rujuklah pada Al-Quran masing-masing. Kalau yang dah ada kitab tu alhamdulillah. Baik, dalam ayat ke-19 surah Al-Imran di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian pada ayat yang kedua surah Al-Maidah ayat yang ketiga di situ, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan telah aku redai Islam itu menjadi agama bagimu. Pada yang ketiga di sini surah Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan bahawa agama yang telah diredai bagi hamba-hambanya dan agama yang diterima olehnya adalah agama Islam. Jadi ketiga-tiga ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala agama yang Allah Subhanahu Wa Taala redha untuk kita ini yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada semua cabang-cabang yang ada dalam dalam agama kita yang diredai ialah agama Islam. Dan agama itu tidak mungkin akan diterima dan diredai melainkan dengan menyatukan antara keyakinan dan amal perbuatan. Jadi dalam agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala redai ini, yang terdapat dalam ketiga-tiga ayat tersebut dan ketiga-tiga surah itu tadi, menunjukkan kepada kita agama Islam yang Allah redai ianya merangkumi kepercayaan dan amal perbuatan, iaitu iman dan Islam kita. Kepercayaan dan amal perbuatan. Dia tak boleh salah satu sahaja. Maknanya kedua-dua kalau kita nak berada pada agama yang Allah Subhanahu Wa Taala redai ini, iaitu agama Islam, kita perlu ada kepercayaan dan kita juga perlu ada amal perbuatan dalam agama kita. Dia tidak boleh semata-mata tentang kita percaya berkenaan dengan kebenaran Al-Quran. Kita percaya tentang kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran hari kiamat. Tetapi kita tidak mahu beramal dengan apa yang kita percayai. Kalau begitu keadaannya, kita tak panggil ia sesuatu yang lengkap dan berada pada kefahaman yang betul berkenaan dengan Islam itu tadi. Jadi Islam, seorang muslimah, dia percaya dan dia beramal dengan agamanya. Okey, kita percaya dalam agama kita ini, maknanya kita bukan Islam pada nama sahaja. Ada orang Islam pada nama sahaja. Tapi itu faham-faham lah ya. Islam hanya pada nama sahaja, tapi banyak perkara dia tak nak buat dan dia refuse. Bukan sebab dia tak tahu tapi dia refuse. Dia memang tak nak buat. Jadi dalam hal yang begini, kita perlu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan kita seorang muslimah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam keimanan itu kita ni sanggup untuk beramal soleh, mentaati setiap apa yang kita imani. Kerana orang yang beriman dia perlu melaksanakan semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, juga meninggalkan setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tidak kira sama ada ia terkandung dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada muka surat 360. Bawah tu belum habis baca lagi. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl At-Tamimi Al-Asbahani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, di dalam kitabnya At-Tahrir fi Syarh Sahih Muslim. Maknanya di sini Imam An-Nawawi dia dia nukil daripada kitab ataupun ulama yang sebelum dia yang telah mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Ini kita panggil sebagai adab ulama ataupun adab kita lah ketika kita nak berbicara ataupun ketika kita nak mengulas tentang sesuatu isu, kita perlukan rujukan supaya ia bukan semata-mata tentang pendapat kita. Jadi jelas kalau kita nampak dalam kitab Imam An-Nawawi ni yang dia syarahkan, dia akan sebut, dia ambil pendapat ini daripada siapa, kitab namanya apa. Maknanya dia ada reference. Reference. So kita tahu, pendapat ini dia petik daripada kitab yang mana. Jadi kita faham. Maknanya dia ambil daripada ulama yang sebelum dia yang telah mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Yang mana dia petik pendapat At-Tamimi Al-Asbahani Asy-Syafi'i ini kan, dalam kitab At-Tahrir fi Syarah Sahih Muslim, yang menjelaskan berkenaan dengan iman. Okey. Dalam hal ini, masih lagi kita bincangkan tentang iman dia nak ceritakan, dia nak masuk pada satu isu yang lain. Adakah iman itu bertambah dan berkurang? Dengan kata lain, isu tadi yang saya bahaskan berkenaan tentang iman dan Islam ia berkait rapat antara satu dan yang lain, isu tu dah selesai. Isu tu dah settle. Okay, kita dah boleh letak tepi dulu. Sekarang kita ambil satu isu yang lain yang dibawa dalam satu perenggan yang baru berkenaan dengan iman. Adakah iman ini dia bertambah dan berkurang? Jadi kita lihat daripada sudut bahasa terlebih dahulu. Menurut kepada pendapat yang telah dipetik oleh Imam An-Nawawi itu tadi. Yang mana dia kata kalau kita rujuk daripada sudut bahasa, iman itu adalah membenarkan. Okay, iman kita percaya kan, tadi kita sebut banyak kali. Iman ini ialah kita percaya dalam hati kita. Kita membenarkan ia dalam jiwa kita ini tentang setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Tapi jika kita lihat dari pengertian ini, maka iman tidak dapat bertambah dan tidak pula berkurang. Kalau kita merujuk maksud keimanan ataupun definisi iman daripada sudut bahasa ini, pengertian ini menunjukkan kepada kita iman ini adalah sesuatu yang tidak dapat bertambah dan tidak boleh berkurang. Yang mana dia kata hal ini dikarenakan kepercayaan bukanlah sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Ini pendapat dia. Dia kata kalau kita nak kata tentang percaya ni kita tak boleh nak bahagi, kita tak boleh nampak 50% lah bagi, dia susah sebab dia sesuatu yang ada dalam hati kita kan. Kadang-kadang kita pun cuba kita dihadapkan dengan satu isu. Dan kita kata, no, I'm not sure. Kita cakap, I'm not sure. Why? Kenapa you tak sure tentang benda tu? Sebab dia sesuatu yang you tak dapat nak bahagikan. You tak dapat nak letakkan sesuatu jumlah pada keadaan ini. Jadi kalau kita fikirkan berkenaan dengan keadaan yang naik dan turun, ia pasti sesuatu yang kita sebut ada pergerakan, ada jumlah, ada sesuatu yang kita nampak dengan pasti. Namun kalau kepercayaan yang dalam hati ini, kebiasaannya kita akan kata, saya tak pasti, saya tak sure, entah kalau orang perempuan ni, you nak makan apa? Apa-apalah, apa-apa yelah nak makan apa? Entah tak tahulah, tak kisah apa-apa. Nak makan Maggi? Tak nak. Tak, dia kata entah apa-apa. So macam mana? Inilah yang kita kata sesuatu dalam hati kita banyak benda yang berbolak-balik. Jadi macam mana kita nak kata iman itu dia bertambah dan berkurang? Sedangkan ia adalah bersifat kepercayaan. Kepercayaan yang kita benarkan dalam hati kita ini. Yang mana dia kata
sampai-sampai sehingga digambarkan kesempurnaan dan kekurangannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi susah untuk kita gambarkan berkenaan dengan kesempurnaan, kekurangan itu daripada masa ke semasa. Tapi, berkenaan dengan iman bertambah dan berkurang ini, dia lebih cantik, kata lebih elok orang kata gitu kan. Kalau kita ikut maksud yang dipaparkan dari sudut syariat, baru kita akan nampak, iman ini dia boleh bertambah dan berkurang. Yang mana dijelaskan kepada kita di sini, iman menurut istilah syariat adalah mempercayai dengan hati dan mengimplementasikannya. Kalau kita kata daripada sudut syariat, dia bukan hanya semata-mata kita membenarkan dalam hati kita muslimah. Tetapi ialah bila kita dah benarkan, kita dah percaya, kita implementkan. Maknanya kita praktikkan. Saya guna perkataan tu senang. Kita mempraktikkan apa yang kita imani itu tadi. Dan dia jelaskan kepada kita, implementasi itu berlaku dengan anggota badan. Ada pergerakan. Kita nampak keadaan itu, bagaimana ia berlaku dari masa ke semasa. Dulu dia kita nampak kalau orang ni dia implement, dia praktikkan agama dia, kita nampak dia seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tak berapa sangatlah nak solatnya, tapi kemudian dia masa ke semasa dia terus kuatkan solatnya, mantap solatnya, kemudian baru masuk kepada solat sunat qabliyah, ba'diyah, kemudian terus pergi qiyamul lail dia naik. Nampak progress dia. Jadi bila kita nak ada implementasi daripada sudut anggota badan kita, kita nampak iman itu boleh ada progress kan, dia naik. Kalau orang tu tiba-tiba dia tinggalkan solat dia, kita nampak maknanya kemajuan dia turun. Okey, boleh faham tentang hal ini? Dia naik, kemudian tiba-tiba dia berubah. Berubah pula bukan kita kata berhijrah ke arah kebaikan, tapi berhijrah ke arah kemungkaran. Dah tak nak solat, dah cakapnya yang bukan-bukan, mulutnya jahat, hatinya dah tak baik, maknanya dah turun dah. Mula-mula dah bagus lah tadi, naik. Tiba-tiba kita nampak keadaan diri orang tu dah menurun. Kalau kita rujuk istilah ini ataupun maksud ini bersudut syariat, barulah kita boleh faham, iman ini naik dan dia turun. Dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Dan bila kita guna pentafsiran ini, kan dia kata apabila ditafsirkan dengan hal tersebut, maka iman dapat bertambah dan berkurang. Demikianlah pendapat para Ahlus Sunnah. Jadi maknanya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita di kalangan mazhab Syafi'i kan, kita beriman tentang iman ini, kita beriman bahawa iman dia boleh bertambah dan berkurang apabila dia ada implementasi daripada sudut anggota badan kita, daripada kita mengerjakan amal soleh dan ketaatan itu tadi. Dan kita nampak progress dia, sama ada dia ups or down tu tadi kan, dia turun naik. Kita nampak kemajuan pada amal perbuatan dilakukan oleh seseorang. So daripada keadaan yang begini baru kita nampak bahawa iman itu boleh bertambah, iman itu juga boleh berkurang. Berbeza kalau kita hanya sekadar berpegang maksud iman ataupun kita define keimanan itu hanya daripada sudut bahasa, yang mana maksudnya membenarkan. Kalau kita kata membenarkan tu macam mana? Apa maksud awak? Kan? Apa maksud awak? Kita pun nak terangkan, maksud saya gini-gini tu kan. Tapi bila kita nampak, dia terangkan, maksud saya, bila saya kata saya membenarkan, saya buat macam ni, gini, dia naik kita nak, nampaklah ya, dia progress dia naik, dah bagus, dah dia alhamdulillah lah. Tiba-tiba turun. Dia macam gitu. Naik, turun apabila ada implementasi daripada sudut anggota badan kita, maksudnya kita mempraktikkan agama yang kita imani tersebut. Dan dalam hal ini cuba lihat pada perenggan yang ketiga di muka surat 360. Perenggan yang ketiga muka surat 360. Perenggan yang kedua saya tak nak masuk di situ, tinggalkan sahaja sebab saya dah jelaskan tadi, kalau saya masuk situ nanti dia jadi aku pusing balik, saya tak nak, tinggalkan saja, terus masuk pada perenggan yang ketiga sebab saya nak biar perbincangan saya ni dia flow dia straight saya tak nak ups and down macam mana keimanan tu. So biar dia punya perbincangan straight, flow dia cantik, dia tutup dengan cantik, jadi semua dapat faham dengan baik sekali.
Nanti kalau masuk pada perenggan ni habis, dia haywire balik. Masuk pada perenggan kita yang ketiga iaitu Al-Imam Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Battal Al-Maliki Al-Maghribi berkata di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Okay, sekarang Imam An-Nawawi dia petik pendapat ini daripada kitab Syarah Sahih Al-Bukhari daripada Al-Imam Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Al-Battal Al-Maliki Al-Maghribi. Yang mana dia kata pendapat para ahlu sunnah baik dari kalangan salaf maupun khalaf bahawa iman adalah membenarkan dan mengimplementasikannya dengan perbuatan yang dapat bertambah juga berkurang. Jadi pendapat ini dia sependapat dengan kitab yang tadi dipetik oleh Imam An-Nawawi, iaitu dalam kitab At-Tahrir fi Syarah Sahih Muslim. Kitab yang pertama tadi berkenaan dengan iman bertambah dan berkurang. Kitab yang kedua iaitu Syarah Sahih Al-Bukhari itu juga menguatkan pendapat yang pertama yang sebagaimana terdapat di slide saya ini. Jadi bila beliau di sini dia menyebutkan berkenaan dengan membenarkan, ada implementasi daripada sudut perbuatan yang sehingga menyebabkan kebenaran, kepercayaan yang ada dalam hati kita diikuti dengan praktikalnya implementasi yang ada itu tadi, iman kita nampak dia boleh berada dalam keadaan yang naik dan turun. Hal ini sebenarnya terdapat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam pelbagai tempat, pelbagai ayat di dalam Al-Quran tentang iman ini dia boleh naik dan turun. Kerana penggunaan lafaz yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang iman. Jadi kalau kita lihat pada dalil ini, kejap ya. Dalam Al-Quran ada banyak ayat, ada banyak ayat, tetapi saya pilih, tak semua saya muatkan di slide saya di sini kerana kesemuanya hampir sama tentang apa yang cuba ditampilkan kepada kita untuk memberikan kefahaman kepada kita bahawa iman itu dia bertambah dan dia berkurang, naik dan turun. Baik, di sini pertama sekali kita lihat dalam surah Al-Fath pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Kalau dalam bahasa Arabnya saya hitamkan di situ liyazdadu. Perkataan liyazdadu menunjukkan bahawa iman itu dia bertambah. Yang mana maksudnya dialah yang telah menurunkan ketenangan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan di dalam hati kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah. Supaya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ketenangan dalam hati kita ini? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah kata supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ada banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita. Muslimah, ada banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita. Yang mana kita sekarang ni dah jadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah tau. Kemudian dalam keadaan yang sedemikian, mungkin kita ada masalah, kita ada pelbagai isu yang kita tak boleh elakkan berlaku dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sedemikian, sebagai seorang yang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun kemudiannya kita melaksanakan amal soleh kita tanpa henti dalam situasi yang mana kita rasa susah sangat tu tadi. Tapi kita continue, kita terus buat amal soleh, solat, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal yang sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ketenangan dalam jiwa kita. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ketenangan, sedangkan kita sebenarnya kita ni dalam keadaan yang betul-betul orang kata kalau lihat pada keadaannya, kita ni dalam keadaan yang kusut, kita dalam keadaan yang buntu, kita tak tahu nak buat apa, tapi kita masih lagi boleh ada ketenangan dalam hati kita ini. Kenapa sedemikian? Kerana Allah kata liyazdadu, untuk kami tambah keimanan yang telah ada pada diri mereka.
Sekarang dah beriman. Kita dalam keadaan yang kusut, dalam keadaan yang buntu. Allah letakkan ketenangan lagi supaya bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Kerana sebagai seorang yang beriman, kita tahu Allah itu sentiasa ada dengan kita. Bila kita yakin tentang hal tersebut, keimanan kita pun naik. InsyaAllah, Allah akan bantu saya. Allah sentiasa ada dengan saya. Allah tidak akan biarkan saya. Keimanan kita bertambah-tambah. Kita naik dan kita dapat jalan dengan wajah yang tegak. Tengok orang, maknanya kita tak duduk tu, kenapa gini. Macam tu. Tak macam tu. Tapi kita dah boleh tengok dah. Kita boleh hadap apa pun yang berlaku. Kerana keimanan kita yang naik itu tadi yang Allah masukkan dalam hati kita. Jelas kepada kita di sini, Allah kata untuk kami tambah keimanan mereka. Allah menggunakan perkataan tambah bagi menunjukkan bahawa iman itu boleh berkurang. Kita ada ayat yang kedua di sini. Okey, ayat yang kedua di sini berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Okey, Ashabul Kahfi. Wazidnahum huda. Dalam kitab kita dia cuma letakkan sikit saja. Sebenarnya ayat panjang lagi. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi di kalangan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, mereka saja yang pada waktu itu ketika ada raja yang zalim ni kan suruh menyembah berhala. Tapi di kalangan pemuda-pemuda ni, mereka tak nak sembah berhala tu. Yang mereka lari sampai menyembunyikan diri ke dalam gua. Saya pun tak nak cerita panjang-panjang lah berkenaan dengan kisah itu. Ini boleh rujuk dalam Al-Quranul Karim. Yang mana Allah kata inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Nampak? Maknanya mereka tu dah sedia beriman. Mereka dah sedia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zidnahum huda. Allah guna perkataan zidnahum huda. Maknanya kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Adakah sebelum itu mereka tidak mendapat petunjuk? Mereka dah dapat petunjuk. Tapi bila mereka terus-terusan dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan yang betul-betul menjaga akidah mereka, Allah tambah lagi. Allah tambah lagi. Beri petunjuk kepada mereka. Berikan mereka dengan kemantapan keimanan pada hati mereka. Jelas, pada surah Al-Kahfi ayat ketiga ini, sekali lagi Allah gunakan perkataan tambah. Untuk menunjukkan iman kita, dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Kita ada ayat yang seterusnya. Okay? Ayat yang seterusnya di muka surat 361. Saya ambil surah Maryam, ayat yang ke-76. Oh, masih lagi muka surat 360. Minta maaf terlepas pandang. Surah Maryam ayat yang ke-76 di situ, wa yazidullahu allazina Allah guna perkataan wa yazidullahu allazina tadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Maknanya dulu dah dapat petunjuk, sekarang Allah tambahkan lagi kepada mereka dengan petunjuk lagi. Wa yazidullah, Allah guna perkataan yazid. Yazid ni maksudnya tambah. Okay, menambahkan lagi. Apa yang Allah tambah? Petunjuk. Petunjuk tu maksudnya keimanan lah. Okay, keimanan. Mak di sini, ayat yang ketiga, perkataan wa yazidu, dan Allah menambah petunjuk yang sudah sedia ada pada diri mereka. Begitu juga kalau kita rujuk dalam surah At-Taubah ayat 124. Ini yang muka surat 361. Okay? Dalam surah At-Taubah ayat 3, dalam ayat 124, kita nampak ya di sini surah At-Taubah ayat 124 di situ, pada ayat yang ketiga ya. Okey, ayat yang ketiga. Sebab saya tinggalkan wallazina tadaw zadahum huda, okey. Itu saya tinggalkan. Ayat yang kedua juga saya tinggalkan, terus masuk pada ayat yang ketiga di muka surat 361. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dalam ayat ini kita nampak ada dua kali, ya, ada dua kali Allah Subhanahu Wa Taala tekankan
Okey, silap lagi ya, surah Al-Kahfi ayat 13. Okey, minta maaf nanti saya tukar lagi. Okey, tak apa, tinggalkan saja. Terus saya pergi surah At-Taubah ayat 124. Pada ayat ini kita nampak ya, ada 2 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Patutlah pelik tadi kan surah Al-Kahfi ayat 3. Kalau tak saya, kenapa pula ayat 3 ya? Okey, tak apa. Baik. Kita lihat di sini dalam surah At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana. Maksudnya apa? Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka, iaitu di kalangan orang-orang munafik ini, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Okay, dengan turunnya surah ini. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Jadi di kalangan orang munafik ini, bila Nabi SAW sampaikan kepada umat Nabi SAW berkenaan dengan satu ayat Al-Quran, dengan satu surah yang diturunkan, yang diwahyukan kepada baginda, mereka ini saling bertanya, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Mereka guna perkataan bertambah iman. Dan di sini Allah kata apa? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Kalau orang yang beriman, yang memang dia sudah sedia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan dia akan bertambah. Bila dia mendengar ayat Al-Quran, bila dia mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan, wahum yastabshirun. Allah kata dan mereka merasa gembira dengan apa yang diwahyukan ke atas Nabi SAW dan mereka terima sehingga mereka beriman, sehingga keimanan mereka bertambah dalam keadaan yang sudah sedia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam gini ya Muslimah. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan satu situasi yang mungkin boleh kita relatekan, boleh saya kaitkan dengan konteks kehidupan kita sebagai seorang Muslimah. Berkenaan dengan keimanan itu naik, keimanan itu berturun. Okey, dia naik dan turun. Dalam situasi yang begini, kejap ya. Dalam situasi yang begini kita lihat. Contoh ya, saya bagi satu contoh. Kita sekarang alhamdulillah, kita sudah menjadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begini, kita menjadi seorang muslimah yang beramal soleh, cantik kan? Iman Islamnya digabungkan menjadi satu agama yang mantap dalam diri kita. Seorang muslimah yang beriman kepada Allah. Namun ada kalanya biasa, kita ni hidup kita ada turun dan naik. Kadang-kadang kita rasa kita rajin baca Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa malas nak baca Al-Quran. Ya, okey. Dia selalu macam ni lah Muslimah. Kita orang perempuan ni, kita relate dengan orang perempuan lah. Dia kalau dah cuti, faham maksud cuti dia kalau dah cuti, kita ada 1 bulan kan. 1 bulan ni, kalau dia 7 hari cuti, bila dia nak start balik solat, nak start balik baca Quran, dia lambat. Kenapa? Sebab dia dah cuti 7 hari. Dia dah cuti 7 hari. Dia nak start balik, Allah malas pula aku ni malasnya nak baca Quran, malasnya apa. Sebab dia dah sedap, 7 hari tu dia dah cuti. Tapi kalau kita ni betul-betul beriman kepada Allah, kan keimanan kita keimanan yang mana menggabungkan kepercayaan dan juga amal perbuatan itu tadi, adakah kita nak membiarkan dalam keadaan yang keimanan kita dah turun, kita akan biarkan terus-terusan? Tak, kita akan terus angkat, maksudnya kita akan terus gerak, desak diri kita untuk menaikkan keimanan itu. Itu yang menyebabkan kita terus solat, kita baca Al-Quran, kita buat perkara-perkara yang taat, buat perkara-perkara yang baik supaya dia terus naik keimanan tersebut. Dia macam tu. Sebab itu tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran itu tadi, orang yang sedia beriman, kami tambah keimanan yang ada pada diri mereka. Pada semua ayat yang terdapat dalam kitab kita ini berkenaan dengan iman yang bertambah. Allah tak kata untuk orang yang tak beriman. Tapi Allah sebutkan berkenaan dengan orang yang sudah sedia beriman kepada dia. Dan kadang-kala keimanan dia turun yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan. Kenapa Allah tambahkan? Kerana dia terus-terusan menggerakkan diri dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang kita rasa semangat. Contoh, mungkin sebelum kita dengar kuliah ni kita macam rasa boring, biasa-biasa je kan. Iman kita biasa-biasa je lah. Kita rasa macam boringnya hari ni nak buat apa kan. Malasnya itu, malasnya ini. Tapi setelah kita masuk kuliah contohnya, setelah kita dengar ustazah cakap berkenaan dengan perkara-perkara baik, amal soleh, berkenaan dengan sedekah. Kan kadang-kadang kita duduk-duduk, kita tengok, mungkin kita buka FB kita buka IG kita, ada video-video yang membincangkan berkenaan dengan ayat Al-Quran, ada tazkirah. Bila kita dengar, apa rasanya? Hati yang hidup akan menyebabkan hati dia itu atau iman dia naik. Kalau dia dengar betul-betul apa yang diceramahkan ataupun apa yang tazkirahkan, mungkin cakap tentang ketaatan kepada ibu bapa, dalam tazkirah itu bercakap tentang keutamaan Al-Quran. Dalam tazkirah ini menyebutkan berkenaan dengan orang yang mana menjaga solat malam, yang menjaga puasanya. Kita dengar, saya nak buat macam ini. Terus kita buat dalam keadaan yang mana keimanan kita bertambah. Kenapa kita buat? Kenapa kita semangat? Sebab keimanan kita bertambah. Tapi ada kalanya keimanan kita merudum kan? Itu biasa. Sebab itulah sifat keimanan kita. Tapi yang penting, bila iman itu dia turun, jangan kita biarkan dia terus turun. Kan dia rasa malas ni biasa muslimah. Okay? Kita malas, kadang-kadang biasa kita bukan malas yang buat yang perkara wajib tak boleh malas. Perkara wajib dia kena teruskan juga. Malas ke tak malas ke apa, kena jalan juga perkara wajib ni. Tapi contoh saya bagi perkara-perkara yang sunat. Mungkin kita biasa solat sunat qabliyah ba'diyah. Tapi ada kala macam malas lah. Macam hari ni penat sangat. Kita tak buat. Okay, tak apa. It's okay. It's okay not to be okay. Okay. It's okay. Maknanya tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita tinggalkan perkara yang sunat itu tadi. Kerana kita mungkin rasa malas, kita rasa penat, keadaan keimanan kita tak berapa nak mantap sangat pada waktu itu. Jangan biarkan. Okay, kita tunggu pada masa-masa yang mana kita perlu usahakan, bukan tunggu, makna kita perlu usahakan supaya iman itu dia mantap. Jangan diikutkan sangat keturunan lah. Jangan diikutkan sangat keruduman iman itu tadi. Kita perlu usaha untuk menaikkan dia. Itu yang menyebabkan kita perlu duduk dalam kuliah-kuliah agama ni muslimah. Ini pentingnya. Bila keadaan iman kita turun, kita dengar sesuatu yang menyebabkan iman kita naik, itulah yang kita terus mantap. Sebab itu juga saya nak tekankan, jangan miss kuliah. Okay? Jangan miss kuliah agama. Kalau satu hari tu kita boleh dapat ikut, Alhamdulillah. Kerana kita nak jadikan iman kita ni berada pada dalam keadaan yang terus naik. Dan kalau dia turun, kita kemudian duduk dalam kuliah, dia akan menyebabkan iman itu dia bertambah naik pula. Sama juga dengan bacaan Al-Quran kita. Kalau boleh, jangan tinggalkan. Kalau kita kata dalam keadaan keimanan kita ataupun dalam keadaan kita ni iman dah tak, bukan tak bermantap, iman ni dia turun sikit tu, kita malaskan. Bacalah walaupun satu ayat. Setengah muka surat pun jadilah muslimah. Ya, untuk supaya iman tu tak terus zero. Biar dia dapat naik. Sampailah kepada keadaan yang begitu mantap. Dan biasa, biasa saya kata biasa kalau iman kita naik dan turun, jangan rasa risau. Jangan rasa, kenapa saya ni iman saya turun? Itu normal. Itu normal, ia berlaku kepada kita semua. Yang penting kita ada ilmu, kita belajar bagaimana untuk kita naikkan kembali keimanan itu tadi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada kita semua. Suara Ustazah pun nak hilang kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, kesabaran dan juga kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian-pengajian agama yang dianjurkan oleh Masjid Al-Muttaqin. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.